Terima kasih Datuk Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Saya mengambil peluang untuk turut serta membahas isi kandungan rancangan Malaysia ke-10 yang telah dibentangkan beberapa hari yang lalu dengan meneliti asas yang telah disebut oleh Perdana Menteri. 10 premis, 5 teras, 4 tiang asas, 4 tiang utama. Ada 8 tiang, 5 teras macam 5 lapis, ada 10 premis macam 10 rumah. Jadi setiap premis disokong oleh berapa tiang, saya tak berapa pasti. Saya cuba untuk memahami analogi ini, tetapi nampaknya begitu signifikan antara faktor yang dibawakan di bawah pelaksanaan asas 10 premis pertama tadi, yang juga berada di dalam 5 teras yang disebut dalam ucapan dasar rancangan Malaysia ke-10. Saya tak berhajat untuk meneliti satu persatu, terutama aspek 8 tiang, 4 tiang asas dan tiang utama ni. Tetapi saya mengajak semua ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan Yang Mulia ini memikirkan tentang isu yang paling asas, iaitu rancangan Malaysia 10 akan mengguna pakai atau akan memakan belanja sebagaimana disebut peruntukan sebanyak 230 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Ini juga mengambil kira tentang peruntukan belanjawan untuk tahun 2010 yang juga bernilai 220 lebih bilion ringgit, menjadikan kombinasi di antara dua-dua peruntukan ini berjumlah hampir 500 bilion ringgit. Ini adalah jumlah yang menjadi asas untuk kerajaan pimpinan Perdana Menteri Barisan Nasional untuk masuk ke dalam frasa pilihan raya umum yang akan datang, yang tidak lama lagi akan diadakan atau terpaksa diadakan. Jumlah 500 bilion ringgit ini dilihat sebagai satu persediaan yang sepatutnya cukup tinggi jumlahnya dan cukup selesa untuk diadaptasikan dalam pelaksanaan, untuk melihat sama ada kerajaan pada hari ini berjaya ataupun tidak melaksanakan tanggungjawab supaya dinilai oleh rakyat seluruh negara, terutamanya pengundi, dan rakyat akan membuat keputusan dan membuat pilihan sama ada dengan 500 bilion ringgit ini kerajaan kepimpinan Barisan Nasional pada hari ini berjaya melaksanakan tanggungjawab mereka. Kerana perkara yang agak kritikal untuk dinilai oleh semua masyarakat di Malaysia ini ialah apabila beberapa bulan kebelakangan ini banyak insiden-insiden yang berlaku yang memerlukan kerajaan pimpinan Barisan Nasional memberi penjelasan dan memberi kefahaman kepada rakyat secara keseluruhannya, bagaimanakah instrumen-instrumen yang dicipta ini dapat memberi penjelasan yang rapi untuk kita merasa ada menasabah atau justifikasi terhadap polisi-polisi yang telah dibuatkan atau diadakan. Datuk Yang Ketua, di antara perkara yang wajib kita lihat di dalam masa pelaksanaan ataupun ikhtiar kita untuk melaksanakan rancangan Malaysia ke-10 ini dengan jayanya, kita tidak boleh menolak bahawa kedudukan hutang negara terkini sebagaimana yang telah disahkan oleh pihak Bank Negara Malaysia berjumlah 368 bilion ringgit. Ini adalah kedudukan terkini yang telah disahkan oleh Bank Negara. Hutang ini menjadikan ratio ataupun nisbahnya kepada keluaran dalam negara kasar kita yang berjumlah 720 bilion ringgit setahun pada tahun 2009, dan kita menjangka KDNK yang sama juga akan dikeluarkan nilainya pada tahun 2010.
Ini menjadikan bahawa rasio hutang kita dengan KDNK berjumlah 52%. Ini adalah satu rasio yang agak tinggi semasa kita membuat persediaan untuk menyatakan kita punya satu polisi baru untuk memberi jaminan baru kepada masyarakat umum atau terutama pada rakyat di dalam satu negara. 52% Tuan Yang Ketua. Dan jumlah ini juga kalau kita bandingkan dengan penentukan ataupun dana yang ada untuk pelaksanaan rancangan Malaysia ke-10 ini berjumlah 230 bilion ringgit dan baki peruntukan yang telah diluluskan semasa belanjawan 2010 bersamaan ataupun dikira sekali dengan supplementary budget atau tambahan yang telah kita luluskan, menjadikan jumlah keupayaan untuk melaksanakan kedua-dua rancangan ini ataupun belanjawan 2010 hampir 457 bilion ringgit, menjadikan rasio antara hutang kita dengan keupayaan kerajaan untuk mentadbir dua-dua polisi yang besar ini menjadikan rasionya 82%, Tuan Dan Ketua. Ini bermakna kita mengheret sama beban kerajaan kita, iaitu hutang yang terpaksa kita juga ambil kira, dan seperti yang disebut oleh salah seorang menteri yang telah memberi kejutan dan menghangatkan seluruh kepimpinan Barisan Nasional, kerisauan dia mengatakan wujud kemungkinan atau dengan trend yang sama perkembangannya, perbelanjaannya, hutangnya, negara Malaysia kita ini berkemungkinan menuju kepada kedudukan bankrupt ataupun kebankrapan pada tahun 2019. Memang ramai pemimpin di kalangan Barisan Nasional yang merasa marah. Ada salah seorangnya mencadangkan supaya menggugurkan letak jawatan atau dipecat dan sebagainya. Memang saya juga mengatakan elemen yang mengejutkan ini, shocking elemen yang dibawa oleh seorang menteri daripada Barisan yang selalu dilihat sebagai elemen yang negatif kerana memberikan tamparan ataupun kedudukan tidak baik dari segi reputasinya. Tapi apa juga apa kata dalam beberapa tahun kebelakangan ini juga ada satu reputasi yang besar juga memberi satu peringatan yang hampir sama, peringatan yang diberi oleh bekas Ketua Polis Negara pada satu ketika dulu, mengatakan bahawa kedudukan pasukan keselamatan polis di dalam negara kita berdasarkan kepada cara hidup mereka saja, dia mengatakan bahawa 40% daripada kaki tangan itu tidak perlu disiasat pun, tidak perlu disiasat. Dia mengesahkan bahawa amalan rasuah menjadi amalan biasa di kalangan petugas-petugas ataupun anggota. Ini dikeluarkan sendiri oleh bekas pegawai atau kedudukan tertinggi dalam pasukan polis, dikeluarkan. Bekas IGP mengeluarkan kenyataan itu. Itu juga menjadi shocking element dengan izin yang tidak disenangi oleh kepimpinan dalam negara kita. Tetapi ulangan kepada perkataan-perkataan ataupun peristiaran ini dilihat sebagai hanya membawa kritikan yang dikatakan sebagai tidak berguna. Tetapi rakan-rakan semua, ahli-ahli parlimen harus ingat, ada berkedudukan tinggi yang memberi peringatan yang agak mengejutkan. Namun ada juga kebelakangan ini satu lagi personality yang satu masa dulu dipersendakan oleh kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin kita. Kononnya QPAX tidak mempunyai kredibel yang betul untuk memberikan fakta, tapi beliau berani, Presiden QPAX juga memberi peringatan yang sepatutnya menjadi shocking element kepada kita, mengatakan pemerhatian beliau 41% daripada kaki tangan kerajaan secara langsung tidak langsung terlibat dengan amalan ataupun urusan-urusan yang berkait dengan rasuah. Boleh? Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin komen balik semula kepada komen awal Yang Berhormat tentang keberangkalian bankruptnya Malaysia ini, menurut apa yang dikatakan oleh Senator Datuk Idris Jallah. Saya berharap Yang Berhormat membuat kenyataan yang bertanggungjawab sedikitlah.
Saya berharap sangatlah Yang Berhormat dapat meneliti keseluruhan persembahan taklimat yang dibuat oleh yang Berhormat Senator. Sebab kalau kita cuma mengambil perkataan bahawa 2019 kita akan bankrupt tanpa melihat keseluruhan taklimat tersebut, itu adalah satu perbuatan yang mungkin agak tidak bertanggungjawab. Kerana kalau kita melihat keseluruhan taklimat yang diberikan oleh Senator, itu adalah the worst case scenario. Worst case scenario di mana tidak ada perkara yang berlaku dibuat. Dan okey, itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat, saya telah mendengar ucapan-ucapan terutamanya daripada Ketua Pembangkang. Tidak ada satu pun dalam masa 90 minit itu, tidak ada satu cadangan pun yang boleh membantu kita. Nanti masa saya habis. Sikit je.